Ghanam radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala qabla an yansarifa wa yasniya rijlahu min salatil maghrib was subhi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrah kutiba lahu bi kulli wahidatin 10 hasanatin wa muhiyat anhu 10 sayyiatin wa rufi'a lahu 10 darajatin wa kanat hirzan min kulli makruhin wa hirzan min syaitanir rajim wa lam yahilla li dhanbin yudrikuhu illa syirka wa kana min afdalin nasi amala illa rajulan bifadluhu yaqulu afdala mimma qala zada Nasa'i man qalahunna hina yansarifa min salatil asri utiya mislu zalika fi lailatihi. Kita tengok maksud dia kata apa? Daripada Abdul Rahman bin Ghanam radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca sesudah sembahyang maghrib dan subuh sebelum bangun dari tempat duduknya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair. Dalam riwayat ni ada tambahan biyadihil khair. Dalam riwayat lain walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis yang kita baca pagi ni ada tambahan biyadihil khair. Dalam riwayat hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, tak ada perkataan biyadihil khair. Maksud dia tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya semua kerajaan dan milik dan baginya segala kepujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, di tangannya segala kebaikan, dan di atas setiap sesuatu itu Maha berkuasa. Sebanyak 10 kali, maka ditulis baginya setiap satu dengan 10 kebaikan, dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, dan diangkatkan baginya 10 darjat, dan dijadikan bacaan itu sebagai perisai daripada segala kesukaran dan menjadi benteng daripada syaitan yang terkutuk. Dan tidak ada dosa yang dapat merosakkannya melainkan syirik, dan ia menjadi orang yang paling utama di dalam amalan daripada orang-orang lain, kecuali jika orang lain yang berbuat seumpamanya atau lebih daripada itu. Dan ditambah dalam riwayat Imam An-Nasa'i, sesiapa yang membacanya sesudah sembahyang asar, maka ia mendapat seperti itu juga pada malamnya. Okey, hadis ni menceritakan tentang fadilat kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun dalam hadis yang kita baca ni walahul hamdu biyadihil khair, sebelum wa yuhyi wa yumitu ada perkataan biyadihil khair, kan? Bolehlah daripada 2 hadis yang saya tengok ada satu lagi riwayat hadis tak ada perkataan biyadihil khair, jadi kita banyak tak baca kalimah biyadihil khair, dan kita tulis wa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita tengok di sini, kita baca dulu keterangan dia kata apa? Di antara jenis-jenis zikir yang mempunyai kelebihan dan keberkatan serta memperoleh ganjaran yang besar di sisi Allah, zikir yang disebut di dalam hadis di atas ialah zikir yang utama yang diucapkan selepas solat, kerana di dalam lafaz zikir tersebut mengandungi kesempurnaan keesaan Allah dan menyatakan semua urusan di dunia ini berada di bawah kekuasaan Allah. Kan? Antara zikir-zikir yang dihimpunkan oleh ulama
berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, maka ini antara salah satu zikir yang kita kena baca. Sebab apa? Zikir ni mengandungi kalimah-kalimah yang mana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan awal-awal lagi lepas bagi salam, kalau kita tengok kaedah tuan-tuan, bila kita baca satu-satu hadis tentang zikir, kata dengan Imam Nawawi, bila kita baca satu-satu hadis yang menceritakan tentang zikir, jangan tengok zikir tu saja. Dan kadang-kadang orang yang baca hadis, baca zikir istighfar contohnya, dia tengok zikir, kalimah zikir tu saja, tu salah. Bila kita baca hadis tu, bila kita tengok kalimah zikir, kita juga kena tengok bagaimana kaedah berzikir. Bagaimana kaedah berzikir. Ya, itu penting. Sebab apa? Sebab ada orang kadang-kadang dia silap dalam kaedah berzikir tu. Contohnya, kita tak siap sembahyang subuh, habis sembahyang subuh kita zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ya? Tapi kalau kita tengok dalam zikir, kalau tak silap saya, zikir yang Nabi bagi kat Sayyidatina Fatimah, yang disuruh baca malam sebelum tidur, bila Fatimah tak larat nak buat kerja, penat, letih, dan pergi jumpa Nabi dan nak minta kepada Nabi seorang tukang gaji. Dan Nabi pun kata dekat Fatimah, hang mau tak aku tunjuk, aku bagi kat hang satu amalan yang kalau hang buat, maka hang akan mendapat kekuatan pada esok hari untuk bekerja. Kan? Hang tak payah pakai tukang gaji pun, hang amal zikir ni saja, dunia dapat, akhirat pun dapat. Apa zikir dia? Orang selalu sebelum tidur dia duk amal zikir ni. Dia baca apa? Subhanallah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Betul tak betul? Kan? Tapi kalau kita tengok dalam hadis tu, susunan dia tak sama macam baca lepas sembahyang. Susunan dia adalah Allahu akbar 34 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Itu yang disebut dalam hadis tu. Kan? Maka susunan dia tu kena ikut kaedah hadis tersebut. Jadi bila kita habis sembahyang, subhanallah 33 kali, Allahu akbar, alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu akbar 33 kali. Itu yang Nabi tunjuk selepas solat. Yang nak dibaca sebelum tidur, takbir 34 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Susunan dia jadi kod lain sikit. Jadi kalau nak dapat kelebihan tu, kena ikut kaedah tersebut. Dan begitu juga hadis yang kita baca pada pagi ni, dia kata apa? Dia kata di sini, dalam hadis ni, kaedah yang kita kena tengok sebelum kita nak baca benda ni, nak baca zikir ni, dia kata apa? Man qala qabla an yasrifa wa yasniya rijlahu min salatil maghrib was subhi. Dia kata di sini, sesiapa yang membaca sesudah sembahyang maghrib dan subuh, ada kaedah dia, sebelum bangun dari tempat duduknya. Kan? Kena tengok tang situ. Makna kata, selepas dia bagi salam, dia masih lagi kekal dalam keadaan duduk tahiyat akhir tadi tu. Kan? Kata dengan ulama, ada beberapa syarat yang dia kena jaga. Yang pertama, lepas-lepas bagi salam, dia tak simbang dengan orang. Yang pertama. Yang kedua, dia masih lagi kekal duduk di tempat tahiyat dia tu. Yang ketiga, dia masih lagi tidak batal wuduk dia. Dia kena jaga kaedah ni. Bila dia jaga kaedah ni, kemudian bila dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, barulah dia boleh dapat kebaikan yang dijanjikan di dalam hadis ni. Yang tu kena jaga betul. Kan? Jangan lepas-lepas bagi salam dia bangkit dah, dia pergi duduk sanak di tiang, maka dia takkan dapat kelebihan ni. Nak dapat kelebihan ni, lepas sembahyang tak boleh gerak kaki tu, duduk di situ dulu. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang
dia pandang besar benda ni dia rasa saya pergi ceramah kuliah subuh di satu masjid, mereka langsung tak bergerak daripada sah belakang sampai sah depan, habis bagi salam, walaupun semua orang tua-tua ni kot-kot lah ada di kalangan mereka yang sakit lutut ke apa kan, tapi langsung mereka tak bergerak sampai mereka selesai istighfar 3 kali, kemudian baca la ilaha illallah ni, zikir ni 10 kali, kemudian baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, lepas tu Allahumma antas salam, lepas tu baru mereka gerak. Tengok sat lagi habis Allahumma antas salam tu serupa kambing terlepas kandang kan, punya duk tahan sakit lutut ke apa kan, duduk antara 2 tahiyat tu, mereka nanti pecah ramuk kan, semua nak duduk sila lah, nak bersandak tang tiang lah, yang tu yang ni apa semua. Tapi bagusnya mereka ni, dia sanggup tunggu bagi habis zikir tu dulu. Pasal apa? Itu kaedah yang diletak oleh ulama, suruh kita duduk di tempat tu, jangan bangkit, yang sebaiknya duduk dalam keadaan tahiyat awal, dan kita pun bacalah zikir ni sebanyak 10 kali. Kadang-kadang ada tu imam dia baca 3 kali kan, ada tu imam kadang-kadang dia baca 7 kali kan, yang betulnya 10 kali. Ini yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Kadang-kadang setengah-setengah tu imam dia ambil syarat kan, habis-habis maghrib dia baca 3 kali, ambil syarat. Kalau boleh tang situ dia cepat sikit kan, dia baca 10 kali. Kadang-kadang kita pergi sembahyang di masjid, tengok tu imam Allahumma ajirna minan nar baca 3 kali 3 kali baca Allahumma ajirna minan nar, padahal neraka ada 7, 3 hang baca, lagi 4 neraka pergi mana kan? Jadi neraka ada 7, baca 7 kali kan, baca, jangan potong lagi pendek-pendek, walaupun benda ni sunat. Tapi macam saya kata hari itu, bila kita kena faham kaedah sunat tu apa dia, buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala kan. Banyak orang kita bila dia faham tentang sunat, buat dapat pahala, tak buat tak ada apa dia duk buat tak ada apa itu yang dia tak nampak rugi kat situ kan. Padahalnya buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala kan. Jadi bila kita rasa kita tak buat benda tu, kita tak dapat pahala. Dan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, kalau kita tengok zikir yang kita baca ni, maksud dia apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, wahdahu la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Allah ni tak ada satu benda pun yang seumpama dengan dia, tak ada satu benda pun yang boleh disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku wa lahul hamdu, dan bagi Allah Ta'ala itu semua kerajaan dan miliknya, dan baginya lah adalah segala kepujian. Tuan-tuan, kita hidup atas muka bumi ni, kita memiliki sesuatu, tapi pemilikan kita bukan milik mutlak. Itu kena faham kan. Kita ada apa? Kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada duit ringgit, kita ada jawatan, kita ada anak isteri kita ada apa saja di atas muka bumi ini bukan milik mutlak kita. Kata dengan ulama, itu adalah milkul manfaah, milik untuk kita mengambil manfaat daripadanya. Ada kereta, pakai kereta, kita memiliki kereta tersebut hanya untuk ambil manfaat. Mai banjir, hanyut habis maybe tu kan. Mai banjir, hanyut habis apa barang yang ada dalam rumah. Itu adalah gambaran yang Allah nak bagi tahu, akulah pemilik mutlak akan apa saja yang kamu miliki di atas dunia ni. Sayang kat bini gila-gila kan, sampai bini pergi toilet, dia pergi tunggu depan pintu toilet tu. Nak abang kata mereka ni pasangan romantis kan. Nak abang punya romantiknya mereka ni kan, punya romantiknya mereka ni, sampai bini pergi toilet, laki pergi tunggu depan pintu toilet tu. Nak abang punya rapat lah gila. Tapi itu pasangan kita pun bukan milkul mutlak, bukan milik mutlak kita. Pemilik mutlak adalah milik Allah Ta'ala. Kita hanya memiliki pasangan kita untuk mengambil manfaat ke atas dirinya, dan dia pula memiliki kita untuk mengambil manfaat ke atas kita. Jadi milik mutlak siapa?
lahul mulku wa lahul hamdu. Kan? Sesungguhnya Allah lah mempunyai milik dan Allah mempunyai kerajaan ni. Kan? Kita hidup dalam kerajaan Allah. Bila manusia hidup dalam kerajaan Allah, kalau dia tak yakin betul-betul dengan kekuasaan Allah, sebab itulah dia duduk atas muka bumi Allah ni, dia buat maksiat. Kan? Maksiat melungut-lungut. Maka akibat daripada kemaksiatan yang melungut-lungut tu, Allah Ta'ala pun duk tengok, duk perhati. Kan? Allah pun kata, mereka ni aku kena hantar pisat musibah dekat mereka. Jadi bila berlakunya musibah, tuan-tuan, semua orang kena muhasabah diri. Kan? Tengok banjir yang main baru ni di Selangor, janganlah duk tuding jari, oh hampa ni semua jahat, kami baik-baik duduk di Pulau Pinang sebab tu tak kena banjir. Tu duk simang kemah lagu tu. Kan? Ada orang tulis lagu tu dalam Facebook. Ada orang pergi tulis dalam Facebook pasal tak rapat saf ni apa sebab tu banjir. Yang tu pun tak betul juga. Memanglah kita duk tunggu bila nak rapat saf. Kita pun tak seronok semayang dalam keadaan jarak-jarak saf lagu ni. Tapi tak rapat saf tu tak ada kaitan dengan banjir. Banjir itu adalah satu musibah. Bila kata musibah, kenapa Allah Ta'ala bagi musibah tersebut? Ada 3 sebab. Kata dengan Syekh Yusuf Qardawi, ada 3 sebab kenapa Allah Ta'ala bagi satu-satu musibah. Allah bagi musibah ni, yang pertama sebab Allah nak azab sebahagian manusia. Kan? Sebab tu kita bagi contoh lah, contoh wali'azubillah lah. Tapi contoh lah, katalah tempat kita tenggelam banjir, contoh je, bukan betul-betul kan. Contoh tempat kita ni tenggelam banjir, habis sampai bumbung rumah, semua duduk atas bumbung rumah kan. Contoh. Maka yang kena banjir itu adalah 3 golongan, kata dengan Syekh Yusuf Qardawi. Yang pertama, orang yang kena banjir itu sebab Allah geram dekat dia, Allah marah dekat dia, Allah pun bagilah azab tu dekat dia. Itu golongan pertama. Jiran sebelah rumah dia tu pun kena banjir juga, tapi jiran sebelah rumah dia tu termasuk golongan yang kedua. Golongan kedua ni macam mana? Dia ni orang taklah jahat sangat macam orang pertama yang kena azab tadi tu. Dia sat okey, sat tak okey. Sat okey, sat KO. Contoh ya. Kan, Sa'i boleh main sembahyang di masjid, Sa'i boleh pakai seluar pendek pergi karaoke, contohnya. Kan, Sa'i boleh usung markah, Sa'i dia jadi orang baik, Sa'i dia pergi jadi apalah. Kan, dia okey sat, sat tak okey. Jadi Allah duk perhati, dia ni macam 50-50. Dia tak duduk atas ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dia sat dia lurus, sat dia kona, sat dia pusing roundabout, Sa'i dia terlepas tang kona mana ke, pergi buat gila, dia patah balik mai. Jadi bila Allah tengok dia ni orang yang sat okey, sat tak okey, maka banjir untuk dia tu adalah peringatan yang Allah Ta'ala nak bagi kat dia, nak suruh dia patah balik pada jalan yang sebenarnya. Itu golongan kedua. Golongan yang ketiga pula, Allah Ta'ala bagi banjir itu dia kena sebab Allah nak tingkatkan keimanan dia. Pasal dia ni orang baik-baik, orang kaki semayang, orang kaki ibadah, orang kaki taati buat naya kat orang, orang yang tak buat zalim dekat orang, tak pernah tipu orang. Dia pun kena banjir ke? Dia kena lagi teruk, hanyut habis peti ais, washing machine, dryer semua habis, hanyut habis. Dia kena banjir tu, tapi banjir tu bukan azab untuk dia, bukan peringatan untuk dia, tapi banjir tu adalah satu rahmat, ujian yang Allah Ta'ala bagi kat dia, sebab Allah nak tambah keimanan dia dan balasan pahala dia sangat besar ke atas orang yang ketiga ni. Bila kita baca ni, jangan kita talah ke orang. Kan? Kita kadang-kadang bagi contoh, dia kata, oh nasib baik ustaz cerita, baru saya tahu, rupanya sebelah rumah saya dia tu kena banjir tu pasal Allah Ta'ala nak azab kat dia. Duk pergi talah ke orang. Kan? Dia tu pula pasal ustaz dia hengki-pengki ustaz, pasal tu lah dia tu kira nombor 2 lah, saya nombor 3 ustaz. Oh my God, semua bagi-bagi. Kan? Kita jangan talah dekat orang macam tu. Persoalannya yang paling penting, bila kita ditimpa musibah, macam mana kita nak tahu kita duduk golongan yang mana?
Bila kita kena satu-satu musibah, tak kiralah apa musibah pun, bahkan mungkin pagi ni nak keluar pergi kerja, motor, tayar motor pancat tu pun musibah agak. Kan, tengah-tengah duduk jalan tiba-tiba buah mamplam jatuh atas kepala pun musibah agak. Kan, jadi sekecil-kecil apa musibah, kita tu duduk di mana, nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3. Nak tahu macam mana? Imam Junaid Al-Baghdadi sebut, kalaulah orang tu dengan musibah yang datang kat dia, Allah Ta'ala nak azab dia, maka bila dia kena musibah tu, dia akan marah. Dia marah. Mai banjir dia marah. Apalah, susah lah, banjir lah, habis hanyut, habis semua aku. Mai tanah runtuh, kacau rumah ni, leceh lah tanah runtuh ni, menyusahkan aku saja. Rumah baru buat. Contohnya, bila dia ditimpa musibah, dia akan marah. Apalah, pagi-pagi buta tayar motor pun nak panjat, orang nak pergi kerja. Bila dia marah dengan satu-satu musibah yang berlaku, itu tanda Allah Ta'ala sedang mengazab dia. Allah murka kat dia. Dia kena kesusahan, tambah lagi Allah Ta'ala meluat dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah orang tu Allah Ta'ala nak bagi peringatan, suruh dia patah balik ke jalan yang benar, maka orang tu, dia bila ditimpa musibah, dia akan sabar. Kan? Tiba-tiba nak keluar pergi kerja pagi ni, tayar motor pancat, dia tengok-tengok, dia kata, sabar, biar nak buat macam mana. Kan? Saat kita cari kedai buat tayar, sabar. Dia kena banjir, kita tengok dia sebut, wartawan tanya dia, macam mana ni rumah makcik banjir ni, air naik sampai ke bumbung. Itulah, makcik pun tak sempat nak selamat apa-apa barang. Makcik dengan adik makcik saja, kami dan panjat bumbung, duduk atas bumbung. Atas bumbung ni ada 5 ekor kucing dengan seekor ular sawah. Nah, ular sawah pun pergi duduk atas bumbung sebelah makcik tu. Makcik tu duduk tengok ular sawah tengok makcik tu. Lepas tu tengok sini ada ayat, nak buat macam mana? Makcik sabar je lah. Kan? Maka orang yang boleh sabar dengan satu musibah, maka dia termasuk dalam golongan orang yang Allah Ta'ala bagi peringatan kat dia, dia masih lagi ada peluang untuk berubah ataupun nak mendekatkan diri dengan musibah yang dia belajar tadi itu. Yang ketiga, orang yang Allah Ta'ala nak tambah keimanan dia dengan musibah tu, bila dia ditimpa musibah, dia lebih lagi daripada sabar. Dia buat apa? Bila orang tanya dia, macam mana banjir ni? Dia lebih daripada sabar. Dia tak guna perkataan sabar. Dia kata, nak buat macam mana? Redha sajalah dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kan? Senang kan susah nak sebut perkataan redha tu? Cukup punya susah. Kan? Kereta hanyut, barang-barang keperluan rumah hanyut. Silap bilang rumah buat hanyut dengan ayat. Wartawan tanya, pakcik, apa yang ada lagi di rumah pakcik? Apa pun tak ada. Rumah pakcik habis hanyut. Ayat buat lari pergi. Rumah tu hanyut. Bukan barang rumah hanyut. Rumah hanyut. Anak pula seorang tak sempat selamat, mati lemah. Tapi tak apalah, pakcik redha saja dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kalau dia boleh cakap lagu tu, yang tu kira memang iman dia A++ tuan-tuan. Kan? Iman dia memang A++ lah. Kita jangan kata benda rumah hanyut kita boleh redha, baru slipper hilang depan surau pun mengamuk baru slipper kan, slipper bata 9 ringgit setengah kan, keluar slipper ada orang balas, dia memang maki 3 suku mulut, siapa balai slipper aku, dia punya duk bising. Tengok-tengok Tok Siak pinjam pakai pergi toilet, lagi teruk dia maki Tok Siak kan, baru slipper tu musibah baru sikit kat kita, susah kita nak redha. Kalau kita susah nak redha, bahkan mungkin kita marah dengan musibah tu, takut-takut musibah tu akan jadi azab kepada kita. Kan? Jadi bila kita hidup dalam kerajaan Allah, maka Allah lah selayak-layaknya pujian yang kita layak kena beri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia kata apa? Yuhyi wa yumit, dan dia yang menghidupkan dan mematikan, dan di tangannya segala kebaikan, dan di atas setiap sesuatu itu maha berkuasa. Siapa yang baca zikir ni, kata Nabi, balasan dia apa? Kalau siapa yang baca, kena baca 10 kali kan? Bila dia baca 10 kali, maka setiap sekali yang dia baca tu akan diberi dengan 10 kebaikan.
Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca sekali, Allah bagi kat dia 10 kebaikan. 2 kali 20, 3 kali 30, 10 kali 100 kebaikan yang kita dapat pada pagi ni sebab kita baca 10 kali tadi lepas sembahyang subuh. 100 kebaikan dapat. Dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan bagi setiap sekali yang dia baca. Bila dia baca 10 kali, Allah hapuskan 100 kejahatan ke atas diri dia. Banyak apa jahat saya nak jadi kita tak tahu. Kejahatan boleh main daripada sudut mana? Kejahatan boleh main daripada sudut tangan-tangan manusia dan juga gangguan-gangguan daripada syaitan, jin, iblis, laknatullah. Boleh main daripada macam-macam jenis gangguan. Maka orang yang baca benda ni pada pagi hari, insya-Allah dia akan selamat daripada apa-apa gangguan kejahatan. Dan orang ni Allah Ta'ala akan angkat baginya 10 darjat. Satu kali dia baca 10 darjat, 10 kali 100 darjat. Apa darjat? Darjat dia di sisi Allah Ta'ala. Kita hari ni pulun duk cari darjat di sisi manusia. Saya ada siapa-siapa boleh tolong recommend saya, Ustaz, saya teringin nak pakai Datuk Seri contohnya lah. Contohlah, dia pergi minta, saya nak pergi minta sini, ada yang sanggup bayar buat dah. Dia beli Datuk Seri. Jadi ada orang dia nak cari darjat di sisi manusia. Dia usaha kerja keras sebab apa? Nak naik pangkat, supaya dia ada di satu status darjat yang tinggi di sisi manusia. Dan di sisi Allah Ta'ala ada darjat-darjat dia. Maka orang yang bila mana dia pulun baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis ni, maka Allah Ta'ala akan angkat ke atas diri dia 100 kali ganda darjat. Sekali baca 10 kali baca, Allah Ta'ala angkat 100 darjat ke atas diri dia. Dan dijadikan bacaan itu sebagai perisai daripada segala kesukaran. Dan kita ada masalah tentang masalah niaga, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah tempat kerja, masalah dengan jiran. Apalah kita tak ada kesukaran di atas muka bumi ni. Ada saja kesusahan, kepayahan. Maka Nabi jamin ke atas kita, orang yang baca 10 kali lepas sembahyang ni, maka Allah akan jadikan perisai ke atas diri dia daripada kesukaran, dan Allah jadikan benteng ke atas diri dia daripada syaitan yang terkutuk. Dan kelebihan dia lagi, dia kata apa? Dan tidak ada dosa yang dapat merosakkannya melainkan syirik. Bila dia duk amal benda ni, maka Allah Ta'ala akan pelihara diri dia agar tidak melakukan dosa. Dia akan selamat daripada melakukan dosa. Untuk fikir, tengok cukup lah. Kalau satu orang tu dia boleh particular untuk duduk dalam keadaan tahiyat. Dan kita kadang-kadang benda yang kita biasa duk buat, kita akan terbiasa melakukan kadang-kadang tanpa sedar. Pasal apa? Benda yang dah biasa kita duk buat ni, benda tu dah ada dalam otak kita minda separuh sedar. Jadi tanpa kita sedar, kadang-kadang kita akan buat benda tu. Jadi kita duk biasa bercakap, kadang-kadang boleh je bagi-bagi salam terus bercakap dengan orang. Kita dah duk biasa bangun, kita duk biasa jalan, kita duk biasa minum, kita duk biasa bergerak. Kadang-kadang tanpa kita sedar, bagi-bagi salam, sudah pergi duduk bersila contohnya. Maka waktu tu kita perlu perhatian yang lebih. Bila kita bagi salam, aku tak mau sembang dengan siapa lagi, aku kena jaga wudu, aku tak mau bergerak, aku nak baca dulu 10 kali zikir ni. Maka orang kalau boleh particular untuk jaga kedudukan dia, tak simbang, tak kali sebelah apa semua, untuk baca zikir ni, sudah tentulah dia akan menjaga diri dia daripada dosa. Kecuali orang tu dia syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia menjadi orang yang paling utama di dalam amalan daripada orang-orang lain, kecuali jika ada orang lain yang berbuat seumpamanya atau lebih daripada itu.
Maka orang ni akan jadi orang yang akan mendapat perhatian daripada Allah dan juga para malaikat, kecuali orang tu dia ni jenis baca lagi banyak. Dan setengah-setengah ulama dia suruh kita baca lepas subuh ni 100 kali. Siapa yang duduk baca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dia akan terselamat daripada gangguan sihir dan sebagainya. Sebagian ulama disuruh kita baca 100 kali. Kan? Dalam hadis ni abang 10 kali. Maka orang yang kalau dia buat lebih lagi, sudah tentulah amalan dia, ganjaran dia lebih besar daripada apa yang dibuat di sinilah. Dan dia kata apa? Dan ditambah dalam riwayat An-Nasa'i, sesiapa yang membacanya sesudah sembahyang asar, maka ia mendapat seperti itu juga pada malamnya. Kan? Dalam satu riwayat yang lain, siapa yang baca lepas sembahyang asar, maka dia juga akan mendapat ganjaran seperti mana yang dijanjikan pada orang yang baca pada waktu subuh dan juga pada waktu maghrib. Kan? Itu antara zikir yang disuruh kita baca lah. Kalau tuan-tuan nak baca daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak pun tak ada masalah. Kan? 5 waktu buat zikir ni pun tak ada masalah. Yang disebut dalam hadis ni, kelebihan yang paling besar adalah bila kita baca pada waktu subuh dan juga maghrib. Dan dia kata apa di sini? Firman Allah Ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, dan sesiapa yang melakukan satu kebaikan maka baginya balasan 10 kali ganda amalan. Rebutlah peluang kelebihan berzikir sesudah solat, kerana tidak memerlukan tenaga yang banyak, tetapi perlu menetapkan diri di tempat solat dan menggerakkan lidah untuk menyebut kalimah yang berkat ini. Dia kata dengan pengarang kitab apa? Allah Ta'ala sebut orang yang buat satu kebaikan, Allah akan bagi asyru amsalihha, Allah akan bagi 10 kebaikan ataupun 10 kali ganda amalannya. Jadi kalau satu kali kita baca dikali 10, macam kita sebut tadi, 10 kali baca dikali ganda dengan 100 kali ganda kebaikan, maka sepatutnya kita cari peluang untuk rebut benda ni. Kan? Hanya orang yang dia ni nampak saja kebesaran zikir-zikir ni, barulah dia sanggup duduk di tempat solat dia. Kalau tak, habis-habis sembahyang dia bangkit, dia belah lagu tu ya. Kan? Ada kata-kata ulama, dia kata man lam wirdun kal kirdun. Kan? Kata-kata ulama, dia kata siapa yang tak boleh duduk untuk wirid lepas solat, maka dia ni umpama kera. Kan? Dia ni umpama kera. Pasal apa? Kera ni dia tak duduk sengat. Ya, habis-habis salam bangkit belah, bangkit belah, bangkit belah. Kan? Jadi kita ada ketikanya kita ada uzur. Kan? Saya tak boleh nak duduk ada kerja pagi ni, nak kena pi awal, sehari terlepas bas ke, terlepas kereta api ke, terlepas yang tu ke, terlepas ni, tak apa, tak ada masalah, kita bangkit. Kan? Kita ada kerja dan sebagainya, itu dimaafkan. Tapi kalau ada peluang, maka sepatutnya jangan kita tinggalkan zikir-zikir macam ni, sebab dia akan memberi kelebihan dan fadilat yang sangat banyak ke atas diri kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi ni memberi manfaat buat diri kita, insya-Allah. Kita sambung pada hadis yang seterusnya nanti, insya-Allah, dalam kuliah yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik daripada Allah, kelemahan, kekurangan berpunca pada diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa'fu 'anna al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.